Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan salam. Cuaca yang mendung macam nak hujan. Terima kasih kerana masih lagi sudi mendengar perkongsian kami pagi ini. Pagi ini nak kongsi pasal satu lagi peribahasa bertajuk seperti katak di bawah tempurung. Jarang dah diguna orang peribahasa ni. Bukan hanya peribahasa jarang digunakan, apatah lagi pasal katak ni. Katak ni bukanlah satu objek yang disukai. Katak di bawah tempurung ni adalah seperti seorang yang rendah IQ lah. Cetek ilmu dan cetek pengalaman. Tidak peduli, tidak kisah hal lain. Tidak ada perasaan ingin tahu. Malah tidak mau berubah pun dengan apa yang sering dilakukannya, dengan kelazimannya. Jadi katak ini adalah bagaimana seorang yang tidak bijaksana merumuskan dan bertindak berdasarkan maklumat yang sangat kurang dan pengalaman yang tidak seberapa yang ada pada dirinya. Tapi dulu sebelum ini katak juga disamakan seperti dakwaan orang politik. Seperti katak, dia memberi maksud orang yang suka tukar-tukar parti lah. Saya fikir itu satu tuduhan ataupun label yang tidak tepat. Sebab katak memang melompat. Kalau ada orang pernah jumpa katak berjalan atau merangkak, saya rasa tidak pernah orang berjumpa. Jadi katak memang melompat. Jadi kalau katak melompat, bukan maknanya orang melompat parti. Melompat itu adalah cara berjalan, bukan sikap dia. Sedangkan orang tukar parti ni adalah cara dia mengubah cara berfikir dan bertindak berbeza. Tapi sebelum itu saya nak cerita pasal katak ni. Katak adalah awan amfibia. Maknanya anfi, dua, bia, berasal dari perkataan bios, di kehidupan. Kehidupan dua alam lah. Kalau dulu orang cakap dua alam ni bermuka-muka lah. Sejak di darat, sekejap di air. Jadi orang yang bermuka-muka dikatakan seperti katak. Katak dua alam. Bila member marah dengan seorang, tidak sama dengan dia, kau ni macam katak lah. Dua alam. Tapi sebenarnya katak bukan dua alam. Katak ni berada di mana-mana. Kecuali di laut je saya rasa. Saya tak tahulah di kutub utara tempat sejuk tu. Tapi katak berada di laut, berada di sungai, di tasik, di padang pasir, di tanah, di bukit. Di mana-mana ada katak ni. Hebat katak ni. Kalau sudut itulah berada di mana-mana. Boleh hidup di mana-mana dengan habitat yang berbeza-beza. Tapi katak ini walau bagaimanapun tetap suka dengan keadaan yang gelap, bersendiri. Bersendiri tu yang dikatakan tak peduli dengan orang tu. Dia hanya menunggu haiwan ataupun serangga untuk dimakannya. Jadi katak ini adalah haiwan pemangsa lah, makan serangga. Pada masa sama katak juga buruan pemangsa yang lain, predator yang lain, ular apa lagi. Katak juga menjadi umpan ikan haruan. Orang nak menangkap ikan haruan, mancing pakai katak lah. Jadi saudara-saudara sekalian, umumnya begitulah katak ni. Katak bukanlah suatu binatang yang menjadi ikon kepada orang. Tidak seperti burung helang. Burung helang ni haiwan yang terbang tinggi di awan. Mata yang tajam boleh melihat mangsa di tanah atau di laut. Kuku dan paruh yang tajam boleh menangkap ikan. Malah jika kukunya tak tajam, paruhnya tidak lagi menggigit dah makan, dia akan mematahkan paruhnya, tunggu berbulan-bulan untuk tumbuh paruh yang baru, tumbuh kuku yang baru supaya terus tajam boleh menangkap mangsanya. Tapi tidak katak. Tak ada minat pun nak sama dengan katak ni kan. Jadi itu katak. Saudara-saudari yang kami raikan, ada 3 perkara saya nak cerita pasal katak di bawah tempurung ni. Pertamanya bodoh. Bodoh dan sombong. Bukan saja bodoh. Bodoh tu tentulah tidak ada maklumat, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada pengalaman. Menyebabkan banyak dia tak tahu. Sombong pula. Tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berubah. Itu dia. Hanya dia je betul. Apa yang dia kata betul. Itu katak bawah tempurung lah bagi saya. Bodoh dan sombong. Tidak keterlaluan kalau saya nak mengatakan bagaimana orang mempromosikan konsep baru ini, konsep masyarakat madani.
yang telah pun diumumkan, digagaskan pada tahun 1995, seolah masyarakat Madani ini terlalu ideal, sangat terbaik daripada berbanding dasar-dasar kerajaan sebelumnya. Saya suka cakap lah, dasar itu ketika itu, dasar dulu ketika dulu, mana boleh samakan. Ketika dulu mungkin dasar ekonomi yang terbaik mengatasi masalah, walaupun tidak berjaya sepenuhnya, tapi itulah dasar yang nak diketengahkan ketika itu, yang sangat berguna. Dasar pembangunan bandar oleh Tun Razak, dasar wawasan 2020, dasar satu Malaysia, dasar transformasi negara, itulah yang terbaik. Sekarang ni kalau terbaik dasar Madani, memang terbaik sekarang. Dulu tak. Dulu dasar yang terbaik ialah dasar yang dulu, yang terbukti menjadikan Malaysia sekarang, walaupun tidak sepenuhnya berjaya. Tapi itulah yang kita rasa sekarang, sebab yang dulu. Takkanlah kita nak menyalahkan yang dulu, sebab dulu tak ada. Kedua, katak di bawah tempurung ni adalah manifestasi kejumudan, rigidity. Orang yang tidak mahu menerima idea orang, tidak mahu menerima pandangan orang, tidak mahu cuba beri ruang pada orang lain mengemukakan pandangannya. Kisah Hang Danim di Singapura. Di Singapura dilanggar tondak tu kursi komputer yang ada sekarang ni. Bila Singapura dikatakan dilanggar ikan todak, maka antara mereka yang menyelamatkan Singapura ketika itu adalah Hang Danim dengan gagasannya menanam pokok pisang sekeliling pantai. Saya tak tahu macam mana tanam tu, tapi idea yang berjaya menyelamatkan Singapura dicemburui pemimpin-pemimpin ketika itu, merasakan idea ini patut datang dari pemimpin bukan rakyat biasa macam Hang Danim ni. Sepatutnya rakyat biasa melaksanakan apa arahan pemimpin besar aja. Begitulah katak di bawah tempurung. Selalu berlaku kepada orang besar berpangkat, berjawatan. Sangat sukarlah menerima idea orang bawah ni, apatah lagi depan orang ramai lah. Cubalah Pisbah cakap dengan kutub pengarah tu depan orang ramai. Kalau ada kutub pengarah akur dengan apa yang dikatakan golongan bawah ni, hebatlah kutub pengarah tu. Selalunya macam katak bawah tempurung lah, tak peduli pun. Orang-orang ni yang dikatakan katak bawah tempurung ni sentiasa tegar dengan idea dia, tegar dengan prinsip dan cara dia. Terus dalam keadaan zon selesanya, tidak mahu berubah. Ketiga, katak di bawah tempurung ni adalah pasal keciciran ataupun ketinggalan. Zaman sekarang ni tidak seharusnya ada ketinggalan. Ilmu dan pengetahuan hanya di hujung jari. Dunia internet of service, internet of things, tidak pernah menyebabkan manusia di ketinggalan, kecuali di daerah pendalaman yang adalah yang sangat terpencil lah, yang masih lagi tidak dicapai oleh rangkuman internet. Tapi mereka ini kadang-kadang tidak mahu berubah. Ataupun golongan-golongan kohort umur warga emas yang 80 ke atas ni mungkin tidak bolehlah menerima internet ini. Macam mak saya 85, tak faham dia wifi ni, tak faham dia kan. Apa itu dia tengoknya kita di Shalam bila bercakap dengan dia, digombak melalui sidang media, heran dia. Duk tanya saya mana album gambar kan, mana ada album gambar ni, semua dah soft copy lah dalam archive maya. Jadi mereka memang ketinggalan. Jadi saya nak katalah, katak dia pun tempurung ni boleh disetarakan dengan mereka yang buta internet ni. Tidak tahu, memberi alasan tidak tahu, walhal semuanya boleh capai, boleh dilusuri, dicari dengan search engine ni begitu banyak. Apa saja maklumat boleh cari dalam internet. Jadi mereka yang dikatakan katak bawah tempurung, mereka yang buta internet lah. Jadi tidak ada, kecuali tidak mahu. Maklumat, pengetahuan, berita, segala-galanya berada di handset kita. Tak adalah tercapai, tidak adalah ketinggalan. Jangan tunggu TV lah, jangan tunggu berita pukul 9, pukul 8 tu. Tunggu TikTok sampailah maklumat. Sekian perkongsian pasal peribahasa seperti katak di bawah tempurung. Darling, you would like to say something? Ada tak orang yang geli katak? Saya takut katak. Geli katak. Habis macam mana makan katak tu? Sekian, semoga berfaedah.